Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma ftah alaina hikmataka wansyur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Apa khabar penonton-penonton Salam at Ramadan? Hari ini cukup tua, kita masih lagi bersama dengan yang berbahagia Ustaz Don Daniel Don Biyajid. Assalamualaikum Ustaz, apa khabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratu wa ridwanuh. Sihat, Alhamdulillah. Abang Rozami sihat kah? Alhamdulillah sihat. Bagaimana puasa kat rumah ni? Alhamdulillah. Dia lebih inilah sebab tak ada alasan penat, tak ada alasan apa. Kira sungguh-sungguh. Kita berpuasa kali ni berpuasa beza daripada tahun-tahun sudah Ustaz kan? Betul. Akan diingati peristiwa hari ini sampai bila-bila. Mungkin 20 tahun, 50 tahun akan diingati sampai bila-bila. Dia menjadi sejarah, bukan saja sejarah Malaysia dan dunia, menjadi sejarah dalam kehidupan kita juga. Baik Ustaz, hari ni kita nak cerita pasal tajuk dia lebih kepada kekeluargaan, iaitu kita punya kekasih Allah Ustaz. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan. Sallallahu alaihi wasallam. Kalau nak cerita pasal Rasulullah ni memang cerita yang cukup hebat. Cukup hebat, jadi kita nak tahu juga Ustaz apa yang berlaku dalam bulan Ramadan, apa yang dia lakukan, apa yang baginda sering buat dalam bulan Ramadan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah salah seorang daripada hamba Allah yang merupakan kekasih Allah dan merupakan Nabi dan Rasul yang paling kuat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi ni bukan calang-calang orang tuan-tuan ya. Tapi sebelum kita nak pergi dengan lebih jauh nak bincang, seperti biasa saya ambil kesempatan ini mengucapkan jutaan terima kasih kepada RTM dan juga Salam Baitullah atas inisiatif yang dibuat ini, dan ramai orang yang lebih layak untuk membincangkan tentang kepribadian baginda Nabi SAW khususnya di bulan Ramadan. Saya bukanlah orang yang layak sebab siapalah saya nak menceritakan tentang individu ini atas dasar cinta yang tinggi kepada baginda Nabi SAW. Saya mengambil kesempatan yang diberikan oleh Salam Baitullah dalam Salam at Ramadan ini untuk menyampaikan balighu anni walau ayah. Sampaikan walaupun satu potong ayat ataupun satu ilmu yang kita tahu. Tuan-tuan yang menonton, rakan-rakan yang saya kasih sekalian, dalam kehidupan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi, Abang Rozani Nabi sempat berpuasa sebanyak 9 kali puasa Ramadan. Maknanya bermula daripada usia baginda Nabi 54 tahun sampai umur Nabi 63 tahun, baginda Nabi dapat berpuasa selama 9 kali puasa Ramadan. 9 kali puasa Ramadan. Maknanya 9 kali semayang tarawih, 9 kali puasa Ramadan, 9 kali mengkhatamkan Al-Quran di bulan Ramadan, kecuali tambah 1 kali iaitu double pada tahun yang Rasulullah nak wafat. Itu antara yang berlaku kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk nak bagi cerita ini lebih, orang kata apa, lebih mentakjubkan dia ialah Nabi sallallahu alaihi wasallam menghidupkan Ramadan bukan hanya ketika Nabi jadi Nabi sahaja. Sebelum Nabi dilantik menjadi Nabi, Nabi sudah menghidupkan bulan Ramadan. Kalau saya boleh tarik minat Abang Rozaimi lah dengan kawan-kawan, ingat tak peristiwa turunnya Al-Quran? Kita sebut Nuzul Quran, betul Nuzul Quran kan berlaku dalam bulan Ramadan. Dan sepakat ulama pada Nuzul Quran 17 hari bulan Ramadan itu
adalah peristiwa malaikat Jibril alaihi salam menyampaikan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Iqra Ya. bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi cuba kita renung sat fikir balik. Macam mana Nabi boleh dapat nuzul Quran di Gua Hira? Dan kita pun dah baca sebelum tu, Nabi bertahannuth, iaitu Nabi berkhulwah bahasa dia. Tapi hari ni istilah tu orang ambil tangkap khalwat. Orang kata sebab tangkap duk ni. Itu saya. Istilah tu maaflah ya. Maafkan penggunaan istilah itu. Tapi bahasa yang digunakan oleh para mu'arikhun, ulama-ulama sejarah ni, mereka berkata Nabi berkhulwah atau bertahannuth di Gua Hira di bulan Ramadan sebelum itu lagi. Maknanya pada masa umur Nabi 35, 36, 37, 38, Nabi dah mengasingkan diri dah di bulan Ramadan untuk duduk di Gua Hira. Okey abang nampak dah kalau kita berdasarkan kepada sirah. Maknanya bulan Ramadan ni sebelum Nabi naik jadi Nabi lagi, Nabi dah memuliakan bulan Ramadan. Nabi dah mengasingkan diri dan mempertingkatkan ibadah baginda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa baraka wasallam. Apatah lagi ketika mana disyariatkan, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, maka terjadilah kefarduan puasa Ramadan itu ke atas umat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka suasananya antara beberapa hadis yang masyhur, saya baca dua sajalah mafhumnya. Yang pertama, kata para sahabat, Nabi ini seorang yang pemurah. Memang kita semua tahu tak ada orang yang lebih pemurah daripada Nabi. Sebab kalau kita boleh bayangkan orang lain, sahabat-sahabat, selalu kita tahu Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu memberikan harta Sayyidina Abu Bakar kepada jalan agama Islam itu semuanya. Bila ditanyakan, wahai Sayyidina Abu Bakar, apa yang tinggal kepada kamu? Kata Sayyidina Abu Bakar, yang tinggal kepada aku hanyalah Allah dan Rasul semata-mata. Betul? Dan Sayyidina Umar memberikan setengah daripada hartanya kepada jalan Allah dan sebagainya. Ulama bersyarah kepada kita dengan mengatakan kenapa yang masih dipilih sebagai orang yang paling pemurah adalah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata ulama, sebab Sayyidina Abu Bakar dia bagi semua hartanya kepada Islam, hartanya dalam bentuk cash, dia bagi semua pada Islam. Adapun dia masih ada ladang, dia masih ada perniagaan, dia masih ada itu ini Sayyidina Abu Bakar. Nak dibandingkan dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bagi kesemuanya apa sahaja yang ada, sehingga akan ada kala keluarga Nabi berlapar. Sebab itu ketika mana zaman kegemilangan Islam di waktu zaman Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, ketika mana mereka makan daging isteri baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu ibu kita Ummul Mukminin Siti Aisyah radhiyallahu anha, ketika makan daging menangis dia. Nangis dia. Orang tanya kenapa? Kata Siti Aisyah, Nabi tak pernah kenyang 2 hari berturut-turut. Nampak hebat kan? Sebab apa? Sebab pemurahnya Nabi. Nabi tak simpan apa pun yang ada dekat Nabi. Apa yang Nabi dapat, semuanya Nabi bagikan kepada semua orang. Okey, tadi kita baca apa dia? Nabi pemurah, betul? Nabi pemurah. Tapi kata para sahabat, ketika datangnya Ramadan, Nabi jadi double dan triple pemurahnya Nabi dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain. Allahu Akbar. Nabi akan terus membagi, bagi. Kalau kita boleh bagikan gambaran dia macam ni lah. Abang Rozaimi lah, minta maaf lah Abang Rozaimi, saya pakai nama Abang Rozaimi dengan Abang Syam je lah, boleh tak?
Boleh, tak ada masalah. Orang ni je lah Ya. yang ada dalam salam Ramadan kan. Ya. Okey, contohnya katalah kita buat pengumuman lah dekat masjid kan, Abang Rozami dengan Abang Syaman, kita buat pengumuman macam ni. Assalamualaikum, selepas kuliah daripada kuliah Ustaz Don ini, maka siapa yang berhajat boleh tunggu ya lepas kuliah ni, ataupun kita kata salam at Ramadan ni, siapa yang mengikuti rancangan kita ini selepas habis ni di hujung nanti jangan pergi ke mana-mana, kita akan tunaikan hajat. Siapa yang nak kereta, kita bagi kereta. Siapa yang nak motor, kita bagi motor. Siapa yang nak rumah, kita bagi rumah. Sajalah nak tanya. Kalau ikutkan percakapan macam tu, Abang Rozaimi rasa ada tak orang akan tunggu selepas program kita? Confirm. Allah, berenyut orang akan tunggu. Maka kata ulama, sekiranya manusia janji dengan manusia untuk bagi sesuatu, pun manusia yakin dan tunggu untuk nak dapatkan daripada manusia, apatah lagi apabila Allah yang berjanji kepada kita, siapa yang menghidupkan Ramadan, siapa yang membuat amal ibadah di bulan Ramadan, siapa yang bagi kebaikan di bulan Ramadan, siapa yang bagi makan orang yang berpuasa di bulan Ramadan, semuanya ganjarannya akan dilipat ganda kan, sehingga kan Allah Ta'ala kata fasaumu li wa ana ajzi bih. Puasa ni untuk aku sendiri yang akan balaskan dia. Maka agak-agak siapalah yang akan melepaskan peluang ketika mana Allah Ta'ala bagi benda macam tu selama-lamanya. Jadi sebab itu baginda Nabi, salah satu corak kehidupan Nabi, Nabi jadi lebih pemurah dan memberi yang banyak sangat ketika mana datangnya bulan Ramadan Al-Mubarak. Dan yang kedua ialah baginda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam akan mempertingkatkan ibadah Nabi mengikut peringkat-peringkat. Ketika mana Nabi masuk 20 malam yang pertama tu, masuk saja 10 malam yang terakhir, maka sahabat menggambarkan gambaran Nabi seolah-olah macam kita kata tak ada esok bagi Nabi. Kenapa? Nabi mula mengikat perut Nabi. Maknanya kurang makan Nabi. Nabi mula mengikat kain Nabi. Nabi tak bersama ahli keluarga Nabi. Sedangkan semua perkara tu halal. Kenapa Nabi tak buat? Kerana Nabi nak mempertingkatkan ibadah Nabi, beriktikaf di Masjid Nabawi kita kata hari ini, ataupun kita kata nak beriktikaf di masjid pada 10 malam terakhir Ramadan. Dan kata sahabat lagi dalam riwayat yang lain, semakin hampir ke akhir Ramadan, semakin kuat Nabi beribadah. Ini gambaran baginda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Abang Rozaimi minta maaf sekadar nak tanya saja. Nabi ni dengan syurga macam mana? Setahu kita lah, Nabi dengan syurga ni macam mana? Nabi ni penghulu syurga, betul tak betul? Kalau ikutkan kefahaman saya, memang dia dah dijanjikan jadi ahli syurga dah. Allahu Akbar, syurga paling tinggi, tempat yang paling tinggi, syurga Firdaus itu, dan kedudukan Nabi lain daripada orang lain. Tapi bayangkan ketika datangnya Ramadan, orang yang sudah dijanjikan syurga, sudah diampunkan dosa terdahulu. Siap Allah sebut lagi dalam Quran, wa ya'simuka minan nas, aku pelihara kamu daripada manusia. Maknanya kamu tak ada apa dengan manusia, tak ada duk ni lah, manusia pun tak ada duk buat apa kat kamu lah, kamu selamat insya-Allah. Orang macam ini masuk Ramadan, dia pulun macam tak ada esok lagi. Allah, hebat betul Rasulullah. Jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mesti kena ikut contoh teladan ini, mesti kena pulun sungguh-sungguh betul-betul. Barulah kita menghidupkan Ramadan mengikut sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa baraka wasallam. Wallahu a'lam. Boleh tak Ustaz kongsikan sikit makanan Nabi pada sahur buka puasa? Baik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ketika mana Nabi bersahur, Nabi sebut, tasahharu fa inna fis sahuril barakah. Bersahurlah kamu kerana pada sahur itu barakah. Ini saya sentuh juga dengan mengatakan
kita disunatkan membaca doa di waktu kita bersahur ataupun dah hujung-hujung kita nak habis sahur, nak tunggu, nak orang kata waktu nak imsak, nak masuk dah tu, nak masuk subuh tu, seeloknya kita jangan tinggalkan doa, kerana doa di waktu bersahur ini doa yang mustajab. Kata ulama, sebab termasuk dalam sepertiga malam. Kemudian Nabi pula sebut tasaharu fa inna fis sahuril barakah. Dalam hadis yang lain Nabi kata apa? Bersahurlah kamu walaupun dengan seteguk air. Maknanya apa? Nabi tidak pernah meninggalkan untuk bersahur, Nabi pesan. Itu yang pertama. Walaupun seteguk air. Dan ketika berbuka puasa dalam satu hadis au kama qal, semua ni hadis saya baca mafhumnya saja, senang, mudah kita untuk nak cerna. Apa dia kata para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in, Nabi akan berbuka puasa dengan rutab, dengan kurma yang lembut itu. Kalau tak ada rutabat, maka Nabi akan buka dengan tamarat, dengan kurma hak keras macam mana duk ada kat rumah kita tu. Hak yang orang duk tengok nampak macam apa, lipah tu. Orang duk nampak macam lipah, orang takut dulu. Kita masa kita kecil dulu kan. Kan kita, ya apa ni takut kan kurma kita kan kering sikit kan, kulit dia macam kopek-kopek sikit. Yang tu kita panggil tamar. Jadi sahabat kata Nabi bila buka puasa akan buka dengan rutabat, dengan yang lembut dulu. Kalau tak ada yang tu dengan tamarat, dengan kurma hak ada kat rumah kita tu, mariami ada, ajuh ada dan sebagainya. Kalau tak ada yang tu, Nabi akan buka puasa dengan teguk air kosong terlebih dahulu. Maka kita nasihatkan semua buka puasa, suka tak suka, bubuh dulu kurma walaupun sebiji. Tapi ada juga ulama bincang sebab dia sebut dalam hadis rutabat, tamarat, maknanya lebih daripada 3 biji. Dia kena 4 biji, 5 biji baru betul. Lepas tu kalau tak ada juga, teguklah ayat kosong. Kenapa? Kata ulama, tujuannya perut kita bagi selesa, sebab daripada tadi tak makan apa, tak baru nak makan, nak brum masuk semua, dia jadi bahaya. Tambah pula ayat Al-Quran kan cerita dekat kita, surah Al-Waqi'ah kan. Allah Ta'ala kata, dijamukan buah-buahan, kemudian barulah dijamukan daging burung. Itu makanan ahli syurga yang Allah gambarkan kepada kita. Yatufu alaihim wildanum mukhalladun bi akwabin wa abariqa wa ka'sim min ma'in la yusaddauna anha wa la yunzifun. Okey, dengar ayat lepas ni. Wa fakihatin mimma yatakhayyarun wa lahmi tayrin mimma yashtahun. Diberikan mereka orang syurga itu makan buah-buahan yang berjenis-jenis, dan kemudian dijamukan daging burung kepada mereka. Apa dia? Di syurga pun makan buah dulu. Maka ulama syarah lagi. Apakah maksud dia ini? Para mufassirin mengatakan tujuan dia ialah bila kita makan buah dulu, mudah untuk makanan tu nak cerna. By the time nak semayang tarawih, maafkan saya bukan nak cakap kotor ya Abang Rozaimi, maafkan saya ya. By the time nak semayang tarawih sekejap lagi, kita dah boleh buang dah apa yang kita makan daripada tadi. Perut kita jadi sihat dah. Dia tak jadi sembelit, dia tak jadi apa. Itu salah satu kaedah. Yang kedua, sikit untuk buka puasa. Ini bagi siapa yang boleh buat, buatlah noh. Dia amalan ni boleh buat dekat masjid saja. Di rumah susah nak buat. Apa dia? Buka puasa, makan kurma dengan minum air kosong sikit dan makan sikit. Kemudian sembahyang maghrib terus. Lepas tu baru makan sungguh-sungguh. Saya duduk dekat masjid bolehlah buat. Duduk dekat rumah tak jadi-jadi. Jadilah ya Allah. Hari ni nak hari ni dah berazam nak buat. Isteri kata, hari ni kita makan dulu boleh tak? Lapar lah. Baiklah. Esok berazam pula nak buat. Adik pula kata, sebab ada adik dengan saya juga, adik duduk dengan saya, adik pula kata, hari ni kita makan dulu boleh tak? Lapar lah. Baiklah. Hari ketiga pula berazam sungguh-sungguh. Hari ni kita akan makan kurma saja. Tak boleh, kita akan makan kurma saja. Tengok sekali lagi adik lagi nombor 2 pula kata, kita makan dulu boleh tak? Lapar lah. Sahur tadi tak makan banyak. Allah. Sampai hari ke-7 ke-8 pun masih tak dapat lagi buat lagu tu. Dia dugaan makanan ni cemerlang sikit. Wallahu a'lamu bis-shawab. Baik Ustaz, terima kasih Ustaz perkongsian tu. Walaupun kita tak boleh mengimarahkan masjid, tapi ibadah tu tetap kita boleh lakukan di rumah Ustaz kan?
Baik. Baik Betul. Ustaz, kita nak berehat seketika. Kita nak bagi laluan kepada penonton-penonton kita meregangkan badan dia. Tumpu sangat ni Ustaz. Dengar tadi kan Ustaz. Betul. Jadi kita nak ke segmen kedua sebentar lagi Ustaz. Segmen soal dan jawab. Ya. Para penonton, jangan ke mana-mana. Segmen kedua, segmen soal jawab bersama Ustaz Don Daniel Don Biajid. Jangan ke mana-mana. Jika anda diarahkan untuk melakukan pengasingan diri di rumah, anda sememangnya perlu berada di rumah. Anda tidak perlu ke tempat kerja, ke sekolah ataupun ke kawasan awam yang lain. Dan anda sepatutnya tidak boleh menerima pelawat ketika di rumah. Sekiranya anda mengalami gejala seperti batuk ataupun demam, anda boleh mendapatkan nasihat melalui telefon. Jangan terus ke pusat perubatan atau hospital bagi mengelakkan jangkitan merebak. Jika anda berada sendirian di bilik ataupun di rumah, anda perlu memastikan pengudaraan di bilik berada dalam keadaan baik dan juga pastikan pintu sentiasa ditutup. Sekiranya anda perlu berkongsi bilik mandi atau menggunakannya selepas orang lain, jangan berkongsi tuala dan juga peralatan mandian. Sisa buangan atau sampah perlu menggunakan 2 lapis plastik kerana jika anda disahkan positif, ia akan dilupuskan secara berasingan. Jika anda tinggal sendirian di rumah, anda boleh memesan ataupun membuat pembelian secara dalam talian atau anda juga boleh meminta bantuan rakan-rakan untuk membuat sebarang pembelian. Tetapi mereka haruslah meletakkan barangan tersebut di hadapan pintu. Setiap 4 daripada 5 orang yang dijangkiti coronavirus bermula dengan gejala yang ringan dan juga biasa. Justru pengasingan diri di rumah sangat penting bagi membantu mengekang jangkitan dari terus merebak, terutama untuk golongan yang berusia dan juga mereka yang mempunyai masalah kesihatan. Kembali lagi dalam Salam at Ramadan. Hari ini kita akan merungkaikan 3 soalan lagi daripada penonton-penonton Salam at Ramadan bersama kita dengan Ustaz Don Daniel Don Biajid. Okey Ustaz? Bersedia Ustaz? Boleh, insya-Allah. Silakan. Sepanjang Ramadan Ustaz, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selain daripada bersahur Ustaz, berbuka, bertarawih, apa lagi amalan-amalan Rasulullah Ustaz sepanjang Ramadan? Baik, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Antara amalan sunnah ataupun gaya kehidupan baginda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di dalam bulan Ramadan adalah bertadarus Al-Quran. Dan memang sebenarnya di dalam kitab Tibyan, Imam An-Nawawi sendiri telah menyebutkan bagaimana cara bertadarus yang dibenarkan di dalam agama Islam, iaitu membaca seorang sikit apa yang ada, seperti mana yang kita duk bahagi sesama kita duk bahagi dalam kumpulan WhatsApp, kita duk baca sikit seorang satu muka, kita duk buat dalam kumpulan circle itu duk baca. Itulah
amalan yang dilaksanakan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, khususnya bersama dengan malaikat Jibril. Dan ini satu benda yang Abang Rozaimi, maafkan saya, bukan saya nak membangkitkan kemarahan sebahagian pihak, saya cuma nak bagi tahu kata ada satu kumpulan, sekelompok yang mereka kata tadarus saja. Khatam ni tak payah. Mana ada Nabi suruh khatam? Memang Nabi tak kata pun kepada kita, khatamkanlah Quran kamu. Betul. Tapi perbuatan Nabi yang mana menjadi sunnah ikutan kita juga perbuatan Nabi, iaitu Nabi mengkhatamkan 30 juzuk Al-Quran setiap kali Ramadan bersama dengan malaikat Jibril. Ini menunjukkan kata Nabi bertadarus dengan malaikat Jibril alaihi salam setiap bulan Ramadan sehingga khatam Al-Quran. Dan ketika tahun Nabi nak wafat pada umur Nabi 63 tahun, 2 kali malaikat Jibril mai dekat Nabi untuk mengkhatamkan Al-Quran. Maka untuk kita, satu amalan tadarus sampai khatam. Dua-dua ni kena buat. Dan kaedah yang duk berlaku di Malaysia ni dah ada dah dalam kitab. Imam Nawawi ni striker mazhab Imam Syafi'i. Dah ditulis dah dalam kitab Tibyan oleh beliau bahawa boleh kita duk buat macam mana yang kita duk bahagi-bahagi ini. Wallahu a'lam. Jadi ini antara sunnah yang besar ni, iaitu tadarus Al-Quran di bulan Ramadan. Maka terjawablah soalan daripada Ihsan daripada Semenyih tadi, Ustaz, yang bertanyakan pada soalan tadi. Ustaz, kita nak soalan yang kedua. Soalan kedua daripada Sean Labuan. Ujian Ramadan walaupun syaitan dibelenggu, tapi rasa masih lagi lebih kuat. Kenapa ya, Ustaz? Ya Rabb, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Saya ni tak layak jawab soalan ni. Soalan ni patutnya ustaz-ustaz tua yang istiqamah, yang tawaduk, yang zuhud. Hak inilah yang patut jawab. Kita ni kacau Abang Rozaimi, kacau. Tapi boleh je Ustaz bagi tips-tips ke? Sebab tu ada pepatah mengatakan, ada pepatah. Dia berkata apa? Ramadan adalah bulan. Ramadan is the month that you know it's not syaitan actually. It's yourself. Maksudnya apa? Bulan Ramadan ni adalah bulan muhasabah diri. Apa dia? Selama ni yang kita duk kata kita duk buat jahat sebab setan, rasanya tak kot. Kita sendiri kot. Sebab dah masuk Ramadan pun duk buat juga. Aduh, kacau. Jadi orang kata macam mana ni Ustaz? Sebab tu dalam sebahagian qasidah yang dikarang oleh beberapa ulama, sekiranya masih juga maksiat. Sebab apa? Syaitan diikat kuat, disuruh pula syaitan diikat kuat untuk elakkan maksiat. Jika masih maksiat, nafsu mulah yang jahat, kata sebahagian ulama. Setan dah kena ikat, duk buat jahat juga lagi. Nafsu hang teruk hang lagi yang tak pelihara dia. Apa yang telah terjadi tak menjinakkan dia. Okey, Abang Rozaimi. Ya. Saya kalaulah saya terlajak cakap, Abang Rozaimi pembetul saya lah. Sebab saya nak sebut ni takut orang tersalah faham. Tapi ini contoh yang ulama bagi tau untuk bincangkan tajuk nafsu kita. Nafsu kita yang jahat ni sebenarnya Abang Rozaimi, dia diumpamakan seperti kata ulama, bayi yang mengisap susu ibu dia. Baby yang isap susu ibu dia cukup umur 2 tahun, kita kena pisahkan dia daripada isap susu ibu dia. Betul tak betul Abang Rozaimi? Betul. Kata ulama, sekiranya kita tidak pisahkan dia daripada menghisap susu ibu dia, sampai ketua dia akan menghisap susu ibu dia. Itu kata ulama. Baby je tengok, kita nak pisahkan dia. Umur 3 tahun pun kadang-kadang ada baby masih duk isap susu mak dia. Betul tak betul? Pasal apa? Sebab dia nak benda tu. Kita kena paksa dia, pisahkan dia. Ada orang bubuh Colgate, ada orang bubuh kopi, ada orang bubuh garam. Kan betul kan? Orang buat macam-macam. Nak bagi pisahkan budak tu daripada susu. Maka kata ulama, begitulah nafsu manusia. Kalau kita tak pisahkan dia, dia akan terus buat jahat walaupun 100 tahun. Baik. Wallahu a'lam. Jadi cara dia, yang pertama kata ulama, duduklah dalam majlis ilmu. Sempena dengan bulan Ramadan PKP ini,
Ya. Selain salam Ramadan, salam Eid Ramadan, banyak lagi Instagram yang lain, Facebook yang lain yang buat pengajian secara online. Hadir dalam dia. Kita akan terhindar daripada buat jahat. Yang kedua, tadarus dalam keluarga. Supaya dengan menghidupkan tadarus sekurang-kurangnya 2 jam kita tak buat maksiat sebab kita duduk tadarus Al-Quran. Kemudian banyakkan duduk dengan orang kata apa, keluarga. So bila kita duduk dengan keluarga, kita tidak menyendiri di bulan Ramadan, jauh daripada kita nak buat benda-benda maksiat dan benda-benda jahat. Bila kita duduk di tengah-tengah, maknanya kita tak berkurung dalam bilik, kita duduk dengan masyarakat, duduk dengan keluarga, tolong mak dapur, tolong ayah, tolong kakak, tolong abang, tolong adik. Jadi jauh kita daripada perkara-perkara maksiat. Wallahu a'lam. Terjawablah pada soalan Sean Labuan tadi yang Betul ya, perkataan. Sean tadi. Baik, kita nak ke soalan yang ketiga. Soalan daripada Fikri Cemor. Jiran, soalan dia macam ni, Ustaz. Jiran saya selalu bagi juadah untuk berbuka. Kadang-kadang saya balas. Bagi balik. Kita kalau bahasa utara balas ni rembat, Ustaz. Betul. Balas tu balas dia no. Balas ni berbubuh lah, tunggu lagi. Jadi kalau macam kata, kadang-kadang dia bagi pulangkan balik apa yang dia ni buat ni kan kepada jiran tu, kadang-kadang tak. Komen, Ustaz. Perbuatan tu apa, segan pula dia kata dia. Baik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pepatah orang Melayu ada mengatakan, pepatah orang Melayu Islam ni, apa dia? Orang berbudi kita berbahasa, orang memberi kita merasa. Ya. Ada lagi orang kata Pulau Pandan jauh ke tengah, Gunung Daik bercabang 3, hancur badan dikandung tanah, budi baik dikenang jua. Lepas tu orang kata terima kasih daun keladi, kalau boleh sudi bagi lagi. Jadi semua istilah ni sebenarnya menggambarkan bahawa budaya kita, bila orang buat baik dengan kita, kita buat baik balik kepada orang. Kalau kita nak tengok perkara simple dalam Quran, Allah ajak kita, wa idza huyyitun bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha, kata Allah. Sekiranya ada orang menyampaikan khabar ataupun menyapa kamu dengan memberi salam, maka balaslah dengan yang sebaiknya. Yang ni yang diajak oleh baginda Nabi. Ingat tak Nabi ajak kita, kalau orang kata kat kita Assalamualaikum, kita jawab Waalaikumsalam warahmatullahi. Kalau orang kata Assalamualaikum warahmatullahi, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, maghfiratu wa ridwanu. Dia ada jawapan dia lebih baik. Kalau tak mampu, kata Allah, au misliha, berikanlah yang sama dengan dia. Maka bila orang bagi juadah kepada kita, untuk abang yang bertanya daripada Cemor tadi, bila orang jiran bagi kepada kita, seelok-eloknya kita balaskan juga. Kenapa? Orang bagi kepada kita untuk berbuka puasa, hadis Nabi daripada Sayyidina Salman Al-Farisi satu, daripada hadis-hadis yang lain ada lagi. Nabi kata apa? Siapa yang memberi makan kepada orang yang berbuka puasa, orang yang buka puasa tu makan makanan yang kita bagi, pahala dia akan dapat kepada kita tanpa kurang daripada dia. Maknanya apa? Kalau dia puasa hari tu dia dapat markah dia 100, Allah akan jadikan 100 itu double. 100 tu untuk dia, 100 tu untuk orang yang bagi dia makan buka puasa. Sebab itulah kita disyorkan untuk bagi kepada jiran tetangga kita juadah yang ada, dan kita pula yang dapat balas balik supaya kita juga dapat pahala orang yang bagi makan kepada kita tadi tu. Allahu Akbar. Jadi kalau abang rasa segan sebab tak balas, bagui. Perasaan segan ni lah akan mendorong supaya abang bagi lagi. Untuk cuba bagi lagi. Ke depan, kita pula bagi dulu. Bagi dia pula balas kat kita. Wallahu a'lamu bis-shawab. Baik, Ustaz. 3 soalan yang Ustaz dah jawab kepada penonton-penonton ni. Jadi terjawablah 3 soalan. Kita tak bagi lebih, Ustaz. Kalau bagi lebih soalan nanti overrun. Tapi boleh je para penonton tinggalkan soalan-soalan di ruang komen. Nanti insya-Allah pihak penerbitan akan angkat soalan tuan-tuan untuk ditanyakan pada ustaz-ustaz yang akan datang. Jadi Ustaz, kita nak berehat seketika, Ustaz. Kita nak masuk yang ke segmen ketiga.
segmen perkongsian. Tapi sebelum itu, kalau boleh, tolong tekan button share tu. Moga-moga sampai kepada orang yang memerlukannya. Kita berehat seketika, jangan ke mana-mana. Segmen ketiga, segmen perkongsian. Cegah COVID-19, elakkan 3C, amalkan 3W norma baharu di tempat kerja. Penularan wabak COVID-19 yang melanda negara kita dan seluruh dunia telah merubah kehidupan kita dari kebiasaan lama kepada norma baharu. Bagi mencegah dan mengawal penularan COVID-19 di tempat kerja, langkah-langkah bagi mengelakkan 3C dan mengamalkan 3W adalah penting untuk memutus rantaian COVID-19. Ingat, perjuangan melawan COVID-19 masih belum tamat. Elakkan 3C, iaitu crowded places, tempat sesak, seperti berada di ruang perhimpunan semasa roll call dan semasa makan di kantin. Confined spaces, tempat tertutup, seperti pantry, surau, ruang rehat, lift dan bilik persalinan. Tingkatkan aliran udara dengan membuka tingkap di tempat tertutup. Close conversation, bercakap jarak dekat, seperti semasa bermesyuarat, berurusan di kaunter dan semasa di ruang kerja. Sebarang mesyuarat yang melibatkan ramai pekerja harus dibuat dalam talian. Amalkan 3W, iaitu wash, cuci. Mengamalkan kebersihan diri dengan kerap cuci tangan dengan air dan sabun atau guna hand sanitizer. Sediakan hand sanitizer di pintu masuk dan lain-lain tempat strategik di tempat kerja. Wear, pakai. Individu yang bergejala pernafasan, batuk atau selsema dan pekerja yang selalu berurusan dengan orang ramai seperti di kaunter perkhidmatan hendaklah memakai penutup mulut dan hidung. Warn, beri amaran. Polisi tidak bersalaman. Kita boleh terus bertegur sapa dan memberi salam kepada rakan sekerja dengan meletakkan tangan kanan di dada kiri dan tunduk sedikit sebagai tanda hormat. Amalkan etika batuk dan bersin. Lakukan disinfeksi di tempat yang kerap disentuh dan digunakan. Lakukan pemeriksaan suhu badan dan gejala pernafasan di semua pintu masuk tempat kerja. Mereka yang demam atau bergejala tidak dibenarkan memasuki bangunan tempat kerja dan diarahkan mendapatkan rawatan dengan segera dan kekal berada di rumah sehingga sembuh. Bagi mengelakkan 3C dan mengamalkan 3W adalah menjadi tanggungjawab pihak pengurusan. Peka dengan maklumat dan polisi terkini yang dikeluarkan oleh kerajaan dan segera memaklumkan kepada pekerja. Sentiasa amalkan penjarakan sosial sekurang-kurangnya 1 meter dari pekerja lain dan mengamalkan tahap kebersihan yang tinggi. Melakukan saringan kesihatan dan tingkatkan tahap kebersihan pengendali makanan. Pekerja dinasihatkan supaya tidak berkongsi makanan dan peralatan makanan. Menjadualkan giliran bekerja supaya bilangan minimum sahaja yang hadir manakala pekerja lain boleh bekerja dari rumah. Menilai risiko perjalanan pekerja yang berurusan di luar pejabat dan elakkan perjalanan yang tidak perlu. Membantu pekerja yang mengalami panik atau resah akibat COVID-19 untuk mendapatkan perkhidmatan sokongan psikososial. Kembali lagi dalam Salam Ramadan. Kita dah masuk ke segmen yang ketiga, segmen perkongsian. Masih lagi bersama dengan Ustaz Don Daniel Don Biajid. Ustaz, hari ini kita nak kongsikan apa soalan dah doa ke zikir ke apa Ustaz nak kongsikan hari ini? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Seperti mana RTM dan Salam Baitullah sentiasa berjalan seiring dengan government dan governance Malaysia, maka saya nak kongsikan di sini doa untuk hindarkan daripada penyakit, bukan sahaja untuk sekarang ni tetapi untuk ke depan. Amalkan doa ini. Sabit daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang pertama, doa menghindarkan daripada penyakit.
Allahumma, boleh mula dengan bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal judham wa min sayyi'il asqam. Yang kedua, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Sebab doa ni pendek, saya ulang lagi sekali dah, dua-dua. Yang pertama, Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal juzam wa min sayyi'il asqam. Yang kedua, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bacalah doa ini selepas kita semayang tarawih 4 rakaat tu, selain Allahumma nas'aluka ridhaka wal jannah tu, selit doa ni juga supaya Allah hindarkan kita, keluarga kita, keturunan kita daripada penyakit-penyakit berbahaya dan penyakit-penyakit yang kita tak maulah, contohnya kanser, contohnya AIDS, HIV, taun, malaria, typhoid, apa lagi, corona lah sekarang, dan apa-apa sahaja. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, terima kasih banyak-banyak Ustaz dengan perkongsian doa. 2 doa sekaligus. Hebat hari ini kita dapat 2 doa. Selalunya dapat satu-satu je. Ada kata-kata akhir yang Ustaz nak sampaikan? Semoga merahmati Abang Rozaimi, Abang Syam, kru Salam Baitullah, semua RTM dengan memberikan ganjaran yang setimpal dengannya. Selamat memulun dengan hashtag saya tak pegang, PKP, pulun kumpul pahala Ramadan ini. Selamat. Amin ya rabbal alamin. Baik Ustaz. Baik Ustaz, terima kasih. Assalamualaikum. Baik para penonton-penonton, salam Ramadan. Tamat sudah 30 minit bersama dengan Ustaz Don Daniel bin Don Biajid. Jadi banyak perkongsian yang Ustaz sampaikan pada hari ini. Dan ingatlah tuan-tuan, ada dalam sebuah hadis riwayat At-Tirmizi, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang keluar untuk menuntut ilmu sama seperti orang yang berjuang di jalan Allah sehingga mereka kembali ke rumah mereka. Ingat, sebar-sebarkan ilmu, semoga bermanfaat kepada orang-orang di sekeliling kita. Dengan itu, saya Casey Rozaimi mengundur diri. Assalamualaikum. Bye.